Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, sempena nak dekat Ramadan ni, aku mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam dan happy fasting. Jangan lupa puasa, okay? So, di bulan Ramadan nanti mungkin aku akan post video sebab yalah mostly banyak masa terluang kan. Sebab siang tak boleh makan. So banyak masa lah yang boleh buat aku nak bercerita dan rakam video. Cuma aku takkan cerita benda-benda yang terlalu seram, yang membawakan kepada ketakutan ke apa ke. Sebab aku rasa macam aku akan cerita pengalaman aku sepanjang bulan puasa yang sebelum-sebelum ni lah, yang aku lalui selama sebelum ni lah. Jadi aku akan share dengan korang sebab ramai yang faham bulan Ramadan ni hantu syaitan semua kena ikat kan, dan ada orang kata memang takkan ada lah, mengarut lah kalau nampak juga. Tapi sebenarnya bukan macam tu, sebaliknya ada sahaja gangguan, cuma gangguan dia tak heavy macam hari biasa. Dia ada tetapi dia tidak mengganggu sampai tahap kau tak boleh buat sesuatu benda ataupun dia mengusik kau, tak ada. Dia cuma satu benda yang agak misteri dan susah untuk ditafsirkan sebab benda tu adalah satu peristiwa yang dia terjadi macam tu sahaja. Yang tu aku akan share nanti di video kali ni, sebabkan mungkin penutup, aku tak tahu, mungkin esok aku tak buat video dah, lusa aku tak buat video kan. So kita nak puasa pun dah dekat 3 hari bulan, jadi aku rasa ini adalah penutup sebelum bulan Ramadan. Jadi aku akan share dengan korang satu pengalaman aku masa aku on the way pergi ke Bentong. Dia sebenarnya bukanlah Bentong betul-betul Bentong tau, dia lebih, aku tak ingat lah nama tempat tu, tapi lalu kot Jalan Karak. So cerita dia kat sini, aku nak share dengan korang pengalaman aku tentang highway Karak. Okay, seperti yang korang tahu sekarang ni, aku sendiri pun dah banyak dapat dengar ataupun baca ataupun orang share cerita tentang highway Karak yang macam selalunya kita tahu cerita yang orang cerita di mana gangguan kereta potong dan kepala tak ada apa semua kan. Tapi aku nak cerita dengan korang ni yang terjadi waktu aku dengan kawan aku perjalanan nak pergi ke kampung kawan aku. Masa tu nak hantar kawan aku. Kita orang tak stay, just hantar dia and then balik semula. So maknanya perjalanan kami tu pergi dan balik di laluan yang sama. So apa yang aku lalui tu, apa yang aku nampak tu adalah perkara yang sama, cuma dia ada sedikit berbeza di mana benda tu mengikut aku. Tu pengalaman Dan benda ni bukan semua kawan aku nampak dan lalui. Cuma diorang rasa dan diorang tahulah kejadian tu. Seperti biasalah, kisah ni past years ago. Jadi kisah dia bermula masa tu kawan aku ni, dia nak balik kampung. Dia minta tolong kawan dia, okay, faham kan? Kawan aku minta tolong kawan dia untuk hantar dia balik kampung. Jadi kawan dia ni setuju untuk hantar dia balik kampung. Tetapi masa yang dia nak balik kampung tu adalah pada waktu malam. Okay, so macam dia kerja shift, jadi dia balik dalam pukul 11. After 11 tu dia nak suruh kawan tu hantar dia balik kampung. So kawan dia ni kata, boleh nak hantar tapi kau kena bawa kawan kau yang lain, sebab takkan aku nak balik ke sini nanti tak ada orang teman aku drive kan, sebab dah lewat malam. Jadi bila dah dengar macam tu, kita orang pun setujulah. Macam aku dengan kawan aku seorang lagi setuju untuk teman kawan aku yang nak balik kampung ni lah. Jadi kisah kali ni ada 4 orang, di mana driver, aku, 2 orang kawan aku, which is satu tu yang nak balik kampung lah, satu lagi tu kawan yang memang kita teman. Maknanya bila nak balik lepas hantar kawan aku tu, aku dengan kawan aku seorang and then driver, so 3 orang balik kan. So masa tu lah kita orang start perjalanan untuk pergi hantar dia dekat Bentong and lalu kot Jalan Karak. Okay, before tu, waktu kejadian tu, aku tak tahu pun yang ada kisah-kisah seram tentang Karak ni. Aku tak tahu pun ada kisah-kisah yang dekat highway Karak yang berkaitan dengan orang kena kacau, scan. So adalah pernah dengar tapi ingat-ingat lupa waktu kejadian aku nak pergi tu. Jadi waktu tu memang tak ada dibelenggu rasa takut langsung. So kita orang pun dah settle, dah kumpul, decide nak pergi semua, kita orang pun on the way lah pergi. Jadi masa tu yang driver tu lelaki, jadi 3 perempuan seorang lelaki lah. Sampai je dekat kawasan highway tu, aku nampak ada kereta accident. Okay, ada satu kereta macam dah remuk gila, and then ada 2 lagi kereta tu dia macam dah
bumbung dia dah tak ada. So kiranya macam heavy accident lah. Dia macam teruk sangat-sangat. Tapi tak nampak ada mayat ke apa ke. Cuma adalah nampak 2-3 orang kat tepi tu. Cuma orang tu dia tak pandang ke arah aku. Maksudnya kalau kita orang kereta gerak macam ni, mereka yang ni semua menghadap belah gaung, belah tepi. Gaung ke hutan aku tak sure. Belah sana lah. Jadi aku nampak accident tu, aku macam just tengok macam tu je. And aku tak adalah shocking ataupun aku cakap kat kawan tu nak berhenti ke apa, sebab kita tumpang kereta orang kan. So aku pun tak berapa kecoh sangat dengan si driver tu. Jadi macam relax je lah, tengok lah. Aku pun cuma aku macam terdetik lah, teruknya accident tu mesti orang tak dapat diselamatkan. Adalah aku macam terdetik something. Aku tak ingat sama ada aku cakap tu mengeluarkan kata-kata ataupun aku terdetik di dalam hati. Tapi memang aku ingat lah benda tu. Aku ada keluarkan kata-kata macam tu. Tapi kata-kata aku tu memang menunjukkan macam mesti meninggal. Aku macam tu. Tiba-tiba terlintas cakap macam tu kan. Okey, lepas tu masa sampai separuh jalan, ada satu macam corner sikit kot. Lepas tak tahulah, lepas keluar highway Karak ke apa ke, ada tempat gelap di mana pokok-pokok berimbun sangat-sangat. Memang sunyi kat situ tau. Kawasan tu aku tak sure tu kat bahagian mana, tapi masa on way lepas pada kejadian yang accident dekat highway tu lah. Kat situ memang gelap. Lepas tu tiba-tiba kawan aku yang nak balik kampung tu dia cakap macam ni, kat sini kan banyak gila kejadian accident dia tu, dan banyak gila orang kena ganggu apa semua. Dia dah start cerita macam tu. Masa tu lah baru aku macam, oh ya ke macam tu. Aku dengan kawan aku seorang lagi ni duduk belakang. So yang duduk depan tu yang nak balik kampung tu dengan driver tu lah, sebab driver tu kan kawan dia. So kita orang macam dengar tu macam macam terdiam lah kan dengar dia cerita. Adalah beberapa cerita, aku pun dah tak berapa ingat dah cerita dia tu. Cuma dia bagi tahulah kisah-kisah beberapa terjadi tu. So yang si driver ni kata, bodoh lah mulut kau, lupalah, janganlah cerita macam tu semua kan. Sebab kita orang on way dan kita orang lalu kat jalan tu. So memang logik lah, tak perlulah cerita benda tu. Mulut kan bahaya kan. Jadi bila member tu cerita macam tu, okay, kita orang pun diam je. Sampailah ke depan, lepas pada kawasan gelap pokok berimbun tu, tiba-tiba kawan aku yang duduk dekat depan tu, yang nak balik kampung tu, dia jadi macam diam. Dia diam, lepas tu mata dia jadi bulat gila. Dia dah lah pakai contact lens sebab tu. So, boleh bayangkan betapa seramnya muka dia dengan muka dia macam tu. Mata dia bulat macam tu. Dia keras macam tu. Lepas tu, kawan aku yang, yang driver tu dia cakap macam ni. Kau kenapa ni asal kau ni? Kau elok sikit, jangan macam ni. Lepas tu dia, apa? Tak ada apa. Dia macam sesuatu yang lain tau. Memang tak nampak macam dia. Sebab dia ni seorang yang ceria. Dan masa dia bercerita kisah seram tu pun, dia sangat-sangat hyper. Tiba-tiba dia jadi macam tu. Lepas tu aku macam tak berapa perasan lagi sebab aku duduk belakang kan. So aku macam, okay, diam, tak cakap banyak pun. Macam tak ada berapa mood pun. Sebab masa tu pun macam dah lewat. Alhamdulillah. Sorry. Okay, sambung balik. Lepas tu, aku pun diam je lah. Aku tengok keadaan macam tu, aku diam je. Aku tak berapa beria lagi. Tiba-tiba, aku duduk belakang kawan aku yang nak balik kampung tu. So, kawan aku seorang lagi ni duduk dekat belakang driver tu. Jadi, dia lah lebih nampak, reaction kawan aku yang kat depan tu. Sebab dia duduk belah sini kan. So, nampak lah. Jadi, dia tas aku. Dia cakap, weh, je kau tengok. Kenapa dengan dia kan? Dia macam lain je. Aku pun, kau okey tak? Aku tanya dia kan. Aku tas dia macam tu. Kau okey tak? Aku okey je. Lepas tu, asal badan kau macam sejuk ni? Aku kata kan. Lepas tu, yang driver tu memang dah senyap langsung. Sebab kita orang memang kat kawasan gelap. Memang tak tahu nak buat apa kalau tiba-tiba jadi something yang kita tak minta kan. Benda-benda yang tak best kan. Lepas tu aku cakap, kau jangan macam ni. Kau jangan nak main lain perasaan sangat kan. Istighfar dulu banyak-banyak. Aku macam tu. Sebab aku tak rasa pun yang dia mungkin kena histeria dan sebagainya. Cuma aku terdetik macam dia ternampak something ke, dia takut sangat ke, macam tu. Masa tu aku bukan seorang yang orang kata banyak beringat pada Allah tu. Taklah, orang kata maknanya bukanlah bila ada kejadian macam tu tiba-tiba auto nak baca beberapa surah, tahu surah Al-Baqarah apa semua, nak baca panjang lebar apa semua. Tak ada. Nak baca ayat kursi, tak terdetik langsung tau masa tu. Yelah, masa jahil-jahilan. So aku memang tak terfikir, and aku cuma cakap dia, istighfar banyak-banyak. Aku macam tu je lah. Macam kita dibelenggu perasaan takut plus perasaan macam janganlah buat perangai. Macam tu tau. Aku macam tak ambil serius yang seolah-olah benda tu memang betul. Ada kejadian something yang tak best. Sebab aku tak nampak apa-apa jelmaan kat dia, dekat badan kawan aku tu. Jadi pada waktu tu memang aku berkelakuan seperti itulah. So dia masih keras, dia diam je. Tiba-tiba dia naikkan dua-dua kaki dia dekat atas seat tu. Kan kita kalau duduk dalam kereta kan kaki kat bawah. So dia naikkan kaki dia kat atas. Dia macam duduk macam tu kan. Dia macam dia peluk dia punya lutut tu. Dia gerak-gerak macam tu.
Lepas tu dia cakap, panas dia tu. Aku panas lah dia tu. Lepas tu dia macam dah, dia pakai tudung tapi dia macam dah nak, macam tu lah. Dia macam panas gila dia kata kan. Lepas tu cakap, kau okey tak ni, kenapa? Badan kau sejuk, apa yang panasnya? So kita orang macam jadi ni. Lepas tu driver tu stay bawa lah. Mula-mula dia cakap, jangan yang bahar, takkan nak berhenti kat tengah-tengah macam ni. Lepas tu aku cakap, tak apa, jalan je kan. Aku cakap tu. Lepas tu, selepas je dalam 3 kilometer daripada perjalanan tu, terus kereta tu macam ada gedeguk macam tu tau. Macam ada bunyi lah. Aku tak sure yang lain dengar ke tak. Tapi aku memang dengar jelas gila. And aku terus auto pandang belakang. So bila aku pandang belakang tu, aku terus nampak ada satu lembaga tu. Tangan dia berkopak. Tapi dia punya apa, macam ni kan. Tangan dia kan macam ni kan. Tapi dia ada macam cantuman. So kulit lebih yang cantum. Macam kaki itik kan, macam tu dia punya tangan macam tu. Lepas tu muka dia sangat-sangat hodoh yang tak dapat nak dibayangkan. Mata dia terbeliak, lepas tu mulut dia terbuka luas. Dia macam macam tu. Memang sangat seram pada waktu tu. Sebab bila aku pusing je belakang, dia macam tu dekat tingkap belakang tu kan, aku memang terkejut. Masa tu kita orang naik kereta 4x4, so memang kan tinggi, lepas tu dia lekat macam tu. Tingkap belakang kan macam kecil je, dia tak berapa seluas macam kereta biasa. So bila aku tengok macam tu, aku ya Allah, aku macam terkejut lah sekejap. Sebab aku memang terkejut muka dia yang sangat-sangat hodoh tu lah. Lepas tu aku terus pandang depan, kenapa ni? Weh, kau okey tak? Aku pun panggil kawan aku kat depan tu kan. Lepas tu dia masih lagi macam tu. Dia kata, aku panas, kau faham tak? Tiba-tiba suara dia macam tu. Aku kata, ya Allah, janganlah buat hal. Aku pun tak tahu nak baca apa-apa. Kawan aku tu pun, yang sebelah aku ni pun tak tahu nak buat apa. Dia pun jenis gelabah kat kawan aku tu. Kawan aku tu jenis macam cepat takut lah. So yang driver tu pun macam dah keras diam. Dia pun mungkin tak apa tahu juga nak baca apa-apa. Tapi terus je jalan. Lepas tu macam mana, aku tak tahu macam mana kita orang settlekan. Aku dah tak apa-apa ingat. Yang pasti ada di antara aku ke ataupun driver tu ke yang macam marah dekat member aku ni. Cakap jangan layan sangat boleh tak? Macam tu. Aku rasa driver tu kot yang cakap macam tu. Sebab aku masa tu macam dah shocking. Sebab aku nampak jemaah kat belakang tu. Sebab aku memang rasa sangat-sangat seram. Sebab dia punya muka tu waktu aku pandang tu betul-betul eye to eye dengan aku. So aku memang agak terkejut sangat. Lepas tu bila dah driver tu marah-marah kawan aku tu macam baru macam cool lah, macam diam. Lepas tu dia macam tertutup mata. Lepas tu driver tu cakap, weh korang macam mana ni, nak buat apa ni kan? Dia pingsan ke? So member aku yang sebelah ni pun dia macam, kau okey tak ni? Dia pun macam lap. Lepas tu dia baca Al-Fatihah, aku tak silap aku. Lepas tu dia lap dengan air muka tu. Lepas tu kawan tu sedar, asal ni kat mana? Tak sampai lagi ke? Maknanya dia memang tak sedar tau keadaan tu. Nak ceritakan dia, apa kelakuan dia sebelum tu, memang dia tak perasan benda tu. Nak masuk ke kawasan perumahan kawan aku ni memang pendalaman sangat, memang kampung. So kita orang masa kat jalan tu kecil je. Mula-mula nak masuk sebelum jalan besar sikit, ada banyak-banyak pokok. Masa tu aku ada nampak satu orang pakcik ni, dia berjalan kaki tapi kaki dia tak ada sebelah tau. Dia tak ada sebelah. Maknanya kita orang nak ke sana, pakcik tu bertentang arus lah. Dia pun jalan macam tu kan. Dia tak ada kaki sebelah tapi dia boleh berjalan. Macam kita, kalau kita tak ada kaki sebelah, kita kena tongkat kan. Tapi pakcik tu dia berjalan macam jalan normal, tinggal lagi dia menggunakan satu kaki sahaja. So aku memang tahulah yang itu memang jelmaan. Sebab dia macam pelik sangat-sangat. Dia macam stabil tau. Dia macam tak nampak pun kekok ataupun goyah kan dengan keadaan dia yang menggunakan satu kaki tu kan. Lepas tu aku nampak macam tu, aku macam seram. Tapi aku macam buat tak tahu, aku diam je lah. Lepas tu tak dinafikan lah, dekat kiri kanan tu memang ada jemaah-jemaah. Tinggal lagi kalau gelap mata aku ni, kalau macam kiri kanan ni, kalau aku tak nak nampak sesuatu objek tu dengan betul-betul real, maksudnya nampak betul-betul rupa dia, aku akan tengok ke depan. So kalau aku tengok ke tepi, aku nampak lah persis apa muka dia kan. Jadi aku akan tengok depan je. Aku memang takut waktu tu sebab aku masih lagi terkejut dengan keadaan sebelum tu. So kita orang pun terus sampailah kat rumah kawan aku ni. Jadi hantarlah dia. Masa sampai kat rumah tu dia muntah tau. Dia terus muntah. Lepas tu kita orang pun terkejut lah tengok dia muntah. Tapi aku tak tengok lah muntah dia keluar apa ke semua. Lepas dia muntah tu macam okey sangat. Dia memang jadi diri dia sendiri. Lepas tu okey lah, jumpa mak dia sekejap, lepak-lepak. Tak ingat aku, kita orang makan dulu kot rasanya. Lepas tu dah settle semua, kita orang balik. So mak dia ada flower tidur rumah kan. Lepas tu kita orang cakap sebab nak balik, sebab yang seorang tu yang driver tu kerja. And then kita orang pun masa tu sebab apa tak tahu, aku tak ingat lah sebab apa kan. Adalah sebab yang membuat yang kita orang memang nak balik, tak nak stay. Jadi malam tu lepas dah settle semua tu, kita orang pun geraklah balik. Jadi masa tu lah on the way nak balik tu, keluar jalan tu balik, aku nampak lagi pakcik tu. Tapi beza dia, pakcik tu kan jalan belah sana kan. Masa kita orang datang tu dia nak dia bertentang arus, tapi dia lalu kot jalan kita orang. Okey, jalan yang kita orang pergi tu. So bila ala balik, kita orang daripada sana nak ke sini, pakcik tu kat situ lagi kan.
So patutnya apa yang aku nampak ni ialah pakcik tu punya belakang, bukan dia punya depan kan. Jadi masa tu lah kita orang dah kereta gerak apa semua kan, aku nampak lah pakcik tu, nampak dia jalan macam biasa juga. Memang pakcik tu ada kat situ, rupa yang sama, berjalan ke depan. Lepas tu aku pun tengok sampai macam aku macam tu lah kan, aku tengok macam tu. Lepas tu kan kepala pakcik tu berpusing. Maksudnya bila sambil aku tengok macam tu, bila sampai betul-betul kat tingkap bahagian aku dah tengok sampai situ kan, dia punya kepala tu boleh berpusing tanpa badan dia berpusing, kepala sahaja. Lepas tu aku, ya Allah, aku tu macam terkejut lah dekat dalam kereta tu, dan aku terus pandang depan. Lepas tu aku macam astagfirullahalazim. Aku macam ulang-ulang cakap macam tu je lah, aku pun pandang depan. Lepas tu keluar kat jalan kawasan tu tadi tu, yang dekat di mana kawan aku tengah jadi problem tadi tu. Jadi lalu dekat kawasan yang aku nampak ada benda lompat dekat belakang kereta tu, dekat situ lah tak ada lah benda tu. So aku macam lega kan, aku cakap okey, maknanya benda tu hari tadi dia singgah je, dia bukan memang duduk dekat kawasan tu lah. Lepas tu aku pun okey lah. Aku macam mula aku tengok kiri kanan aku macam tu kan. Lepas tu aku okey, lepas tu aku pandang depan. Bila aku pandang depan, benda tu terbang daripada depan. Yang aku nampak pada awal tu, dia terbang daripada sana terus naik atas bumbung kereta, and tak dengar langsung macam bunyi dia pergi daripada atas kereta tu. Sebab aku rasa dia macam puk, macam bunyi something yang ada menyinggah kat atas bumbung tapi tak keluar. Maksudnya dia tak bangun, dia dah tak gerak, dia memang ada kat atas kereta. Sampai kat pertengahan jalan tu, driver tu merungut. Dia kata kereta macam berat je kan. Lepas tu kita orang memang diam sediam-diamnya dekat dalam kereta tu. Lepas tu lalulah kat jalan highway Karak tadi tu. Bila lalu kat kawasan tu, yes, aku nampak kereta yang accident tadi tu masih ada kat situ. Tinggal lagi waktu tu kereta sahaja, orang tak nampak. Lepas tu lepas beberapa kilometer daripada tempat kejadian accident tu, aku nampak lagi kereta yang sama. Maknanya nak cakap kat sini, kereta tu jelmaan, kalau gangguan lah jelmaan tu dia ada pada kilometer yang ini. Lepas tu selang beberapa kilometer tu dia ada lagi. Nak mengatakan yang sebenarnya benda tu berulang lagi. Dan perjalanan kami balik tu sangat-sangat lama, mengambil masa yang sangat lama lah, beza daripada yang hantar. Biasanya kan orang kata kalau kita pergi rasa jauh, ala balik kita rasa macam dekat kan. Tapi ini berbeza, masa nak balik tu dia rasa jauh, seolah-olah macam kita orang ulang jalan yang sama. Tinggal lagi driver tu tak perasan, tapi yang aku perasan sebab kereta tu masih ada kat situ. Sampai 3 kali berturut-turut aku nampak macam tu. Lepas tu barulah lepas pada tu tak nampak apa-apa. And kita orang tak cakap apa-apa sampai je driver tu drop kita orang kat rumah, hantar kita orang. Dia cakap macam ni, lepas ni aku tak dah kot hantar. Lepas ni aku dah tak ada dah kot, dia kata tu kan. Memang dia macam tu kan. Lepas tu aku sempatlah bagi dia air kan, sebab dia dah hantar, cakap appreciate lah apa dia buat kan. Jadi bagi dia air jap, dia rehat-rehat jap, dia duduk-duduk. Lepas dia minum-minum tu cakap, tapi tadi apa hal lah, dia kata apa hal dia jadi macam tu dia macam nak bincang benda tu. Aku mula-mula nak story tau, aku nak beritahu yang apa aku nampak, apa yang aku lalui tu. Tapi masa tu aku macam aku rasa mungkin waktu tu macam aku baru nak start cerita. Kau bayangkan aku nampak pakcik tu, dia datang dekat rumah aku tu. Maksudnya pakcik yang tak ada kaki tadi tu, dia betul-betul dekat kawasan tingkap depan rumah aku tu. And muka dia sangat-sangat seram. Mata hitam dia tak ada. Memang putih semua dan pandang betul-betul ke arah aku. And aku terus jadi terdiam. Aku cakap, ya Allah, aku biar betul sampai kat rumah dia ikut kan. Lepas tu aku terus, tak apalah, kita lupakan je lah cerita tu. And kawan tu pun dah balik malam tu. Aku mandi apa semua, nak tidur. Masa malam aku nak tidur tu lah, aku mimpi macam-macam. Dan aku ada dapat satu mimpi tu, mimpi di mana aku nampak kejadian accident. Tapi aku tak sure lah, sebab ni mainan jin nak menyesatkan kita je kan. Tapi nak ceritakan, lepas peristiwa tu aku mimpi kejadian accident dekat highway. Aku tak tahu, aku tak ingat lah. Aku tak tahu lah sama ada mimpi tu berkaitan dengan apa yang aku nampak ke, ataupun aku terbawa-bawa ke. Sebab faham aku, yelah, jin ni memang dia selalu kerja, dia memang nak menyesatkan kita lah kan, nak bagi kita takut, nak bagi kita lalai. So tak heran lah kalau aku mimpi macam tu. Cumanya lepas kejadian tu aku terus mimpi. Malam tu aku memang mimpi teruk. And esok pagi tu masa aku nak mandi, aku muntah. Lepas tu muntah aku kan keluar macam dia nak kata aku muntah darah tak, tapi muntah aku tu macam air biasa, tapi ada macam gumpulan-gumpulan darah tau. Dia macam berketul-ketul. Lepas tu macam ada satu macam, tahu tak kayu, kalau kita pegang kayu, tiba-tiba kayu tadi termasuk sikit kan, dia jadi macam sakit gila. Apa orang panggil benda tu?
sepihan kayu benda tu dekat dalam muntah aku tu. Sebab aku muntah dekat dalam sinki, so aku memang nampak persis lah muntah aku tu apa dia. Lepas tu aku macam terfikir, benda apa ni? Tapi aku macam tak terbawa lah. Sebab lepas pada aku muntah tu, aku okey je. Selera makan pun okey. So aku anggap macam itu adalah satu gangguan yang aku lalui. Dan aku rasa itu adalah pengalaman aku. Di mana lepas ni, elak-elak lah daripada keluar lewat malam sampai pukul 2-3 pagi. Sebab memang lewat kita orang gerak. Kita orang gerak pukul 11 sampai kat kawasan rumah dia tu dalam pukul 1 lebih macam tu. And then on the way balik pun senang cerita waktu aku sampai balik kat rumah dah pukul 4 pagi macam tu. Memang keadaan tu sangat lewat dan logik pun kalau kena ganggu. So lepas pada peristiwa tu, alhamdulillah gangguan yang sama tu tak ada dah. Maknanya dia terjadi hari kejadian yang kita orang hantar tu, lepas tu esok tu je. Sampai habis je aku muntah tu, habis kat situ sahaja cerita tentang kejadian pada peristiwa tu lah. So aku memang bersyukur sangat waktu tu dia tak mengganggu lebih-lebih. Tapi kawan aku macam dia okey tau. Cuma malam tu lah member aku yang balik sekeliling aku tu, dia mengigau. Dia macam meracau. Sedangkan dia jenis seorang yang tidur, tak pernah meracau, mengigau dan sebagainya. So, itu sahaja perkongsian aku untuk hari ni. Dan bagi akulah kan, macam aku pernah dengar cerita, orang cerita pasal highway karak, kisah-kisah seram tu. Aku rasa macam tak mustahil pun sebab kat situ pun banyak jadi kemalangan. Dan tak mustahil pun kalau ada gangguan-gangguan seperti tu. And orang kata kereta potong, ada potong, dah potong, ada lagi tu kan. Aku rasa macam lebih kurang sama macam aku nampak accident tu. Aku tak tahu sama ada apa yang aku nampak tu mungkin kita orang ulang jalan yang sama ataupun dia yang jelma untuk nampak ada dan ada lagi macam tu. So itu pengalaman aku berkaitan dengan kawasan highway karak tu. So dah aku tak nafikan lah tempat tu agak sedikit keras lah. Kalau biasa nampak dan mudah nampak, memang korang akan lalui benda yang lebih kurang aku juga aku rasa. Plus waktu tu dah lewat, tak mustahil lah gangguan tu ada. Bukan kata kat situ je, kat mana-mana pun kalau lewat malam ni memang risiko sikit lah. So elak-elak lah jalan lewat malam, memandu kereta seorang-seorang ke apa ke. Satu lagi, kalau katalah korang jenis yang orang muda-muda kan, macam aku dulu-dulu kan, tak berapa ingat surah-surah apa-apa. Yang penting get ready lah macam CD ke. Simpanlah surah-surah yang penting kat dalam phone. So boleh bluetooth kat dalam kereta apa semua kan. Setidak-tidaknya ada standby lah. Jangan tak ada langsung. Itulah pengalaman aku. Dan aku rasa kat situ kan, setiap pengalaman yang aku lalui kan, aku rasa macam sebenarnya pentingnya kita kena tahu Al-Quran. Pentingnya kita kena ingat dan menghafal dan memahami maksud-maksud dalam Al-Quran tu. Macam alhamdulillah kesedaran tu ada dalam diri aku. Maksudnya aku tahu seteruk mana pun gangguan, seseram mana pun rupa gangguan yang jelma tu, kalau kita masih beringat kepada Yang Maha Esa, tak mustahil pun benda-benda tu boleh kita atasi, insya-Allah. Sampai di situ sahaja perkongsian cerita untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergudis hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kesilapan itu datang daripada diri aku sendiri. And sekali lagi selamat menyambut bulan Ramadan, dan sama-samalah kita beramal di bulan Ramadan, insya-Allah. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum. you